Malas. Dah bunyi dah kata Ketuk kata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur saya kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat saya pada hari ini untuk mengkongsikan satu tajuk yang akan saya kupaskan pada hari ini kepada rakan-rakan sekalian. Yang mana tajuk ini sangat penting untuk kita ketahui dan sangat penting untuk kita fahami, iaitu aurat. Pada hari ini saya ingin mengupaskan ayat Al-Quran dari surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna biqumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw ittabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal aw ittiflil ladzina lam yadhharu ala awratin nisa wa la yadribna li arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka melabuhkan tudungnya sampai ke dadanya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara lelaki-lelaki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam, budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dalam surah An-Nur ayat 31 ini menerangkan kepada kita supaya wanita itu hendaklah menutup aurat dengan sempurnanya, menjaga pandangan mereka daripada melihat perkara yang maksiat, memelihara kemaluan mereka, kerana kemaluan itu adalah satu mahkota yang amat berharga bagi wanita. Dalam kandungan ayat tersebut juga menerangkan bahawa menyuruh wanita supaya tidak menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak. Maksudnya di sini ialah perhiasan wanita ini terlalu banyak perhiasannya. Perhiasan yang biasa wanita pakai ialah rantai leher, gelang, cincin dan sebagainya. Tetapi yang biasa nampak, yang boleh dinampakkan adalah cincin dan juga gelang. Jika wanita itu menggunakan perhiasan seperti anting-anting dan rantai leher, tak perlu mereka untuk mendedahkan perhiasan tersebut. Itulah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut yang diterangkan dalam surah An-Nur ayat 31 ini. Kemudian dalam ayat ini juga menerangkan bahawa supaya wanita itu memakai tudung yang labuh sehingga menutup dada. Jika kita lihat tren sekarang ini, alhamdulillah ramai wanita sekarang ini mereka menutup aurat. Mereka menggunakan tudung, tetapi tudung yang mereka gunakan itu terlalu singkat. Yang mana tudung mereka gunakan adalah tidak mengikut syariat Islam. Mereka bertudung, tetapi tudung yang mereka gunakan itu dengan istilah untuk menutup kepala, bukan untuk menutup aurat dalam konteks Islam itu sendiri. Kemudian
Suruhan yang seterusnya dalam surah tersebut ialah tidak menghentakkan kaki bagi mengelakkan lelaki mengetahui perhiasan yang sembunyikan. Seperti yang saya sebutkan tadi, perhiasan wanita ini terlalu banyak. Malahan wanita itu juga menggunakan rantai kaki, iaitu gelang yang digunakan pada kaki wanita. Ada setengah wanita yang suka menggunakannya dan ada setengah wanita yang tidak suka menggunakannya. Tetapi bagi yang menggunakan rantai tersebut, janganlah mereka menghentakkan kaki mereka apabila mereka berjalan. Sengaja mereka menghentakkan kaki supaya dengan niat mereka untuk menarik perhatian lelaki, supaya lelaki itu melihat pada kakinya yang menggunakan gelang. Apabila lelaki melihat kakinya menggunakan gelang, berkemungkinan lelaki akan ternampak aurat pada kakinya, kerana kaki juga merupakan aurat bagi wanita. Aurat wanita seperti yang kita tahu adalah aurat wanita itu seluruh anggota badan kecuali muka dan pergelangan tangan dan hingga pergelangannya. Dan juga Allah juga menyebut dalam firman-Nya itu supaya wanita itu bertaubat kepada Allah sebelum mereka terlambat. Bertaubatlah kita, tutuplah aurat kita dengan sewajar-wajarnya, mengikut syariat yang telah Allah tetapkan. Di sini saya ingin berkongsikan kelebihan seseorang itu menggunakan tudung labuh, kerana tudung labuh itu adalah pakaian yang menutup aurat dengan sempurna yang mungkin, yang mengikut syarak. Yang pertama, kelebihan menggunakan tudung labuh. Bila kita cinta kepada Allah, kita akan ikut suruhan Allah. Allah suruh kita patuh tutup aurat bila dah balik. Jadi, pakailah tudung labuh ini, kerana menggunakan tudung labuh ini menepati perintah Allah. Bukan saja dapat menutup aurat, tapi Allah juga sayang kepada kita. Orang selalu kata nampak macam panas saja bila menggunakan tudung labuh. Bila ditanya kepada orang yang menggunakan tudung labuh, yang sentiasa menggunakan tudung labuh, bila kita tanya kepada mereka, panas ke tak kita pakai tudung labuh, sudah tentu mereka akan mengatakan, hanya di dunia ini kita rasa panas, tapi di akhirat nanti insya Allah kita akan menikmati kesejukannya. Subhanallah. Dan juga mereka akan merasa nyaman dan selesa bila menggunakan tudung labuh. Hal ini kerana bila kita menggunakan tudung labuh, kita akan rasa lebih selesa dan mengelakkan daripada pandangan dari lelaki. Lelaki ini bila memandang wanita terlalu banyak imajinasi mereka. Oleh itu kita hendaklah mengelak imajinasi lelaki ini daripada menganggap perkara yang tidak baik, terhadap wanita. Dan apabila wanita menutup auratnya dengan sempurna yang mungkin, menggunakan tudung labuh yang sempurna yang mungkin, dapat mengelakkan lelaki itu untuk bersangka ataupun berfikir perkara yang negatif terhadap wanita. Sejuk mata memandang bila kita melihat orang yang menggunakan tudung labuh. Sejuk mata kita melihat. Sekaligus label solehah itu ditampilkan kepada mereka yang bertudung labuh dengan sempurna. Tidak heran bila ada yang sampai melabelkan orang yang bertudung labuh ini sebagai ustazah. Mereka layak untuk itu sebab mereka ni faham tentang agama Islam, mesti menutup aurat. Mereka juga faham tentang apabila mereka mengetahui tentang ilmu agama, ilmu mereka cukup, dan mereka tahu maksud menutup aurat dalam konteks Islam yang sebenarnya. Seterusnya, kelebihan yang seterusnya itu kelebihan menggunakan tudung labuh yang seterusnya ialah memudahkan kita untuk menunaikan solat. Apabila kita pergi ke pasar, contoh yang mudah, apabila kita pergi ke pasar, kita menggunakan tudung labuh yang sempurna yang mungkin, menggunakan baju kurung ataupun baju muslimah yang menutup aurat, menggunakan stoking. Bila kita keluar, berkumandangnya azan, sejurus selepas azan digunakan, kita boleh menunaikan solat. Pergilah ke surau, ke tempat yang bersih, suci, yang cukup syarat untuk menunaikan solat. Kita tak perlu nak mencari telekung ataupun pakaian untuk menunaikan solat, kerana pakaian yang kita gunakan sendiri itu sudah menutup aurat dengan
sudah menutup aurat dan mengikut syariat Islam, dan kita layak untuk menggunakannya menunaikan solat. Dan syarat untuk menunaikan solat itu adalah pakaian yang hendaklah bersih. Dan kelebihan yang seterusnya bagi orang yang menggunakan tudung labur ini adalah mereka yang bertudung labur ini adalah layak untuk dicalonkan ataupun layak dijadikan isteri bagi muslimin sekalian yang saya ingin nasihatkan. Jika hendak mencari suami yang soleha, jika hendak mencari suami yang sangat baik, mencari isteri, jika kita hendak mencari isteri yang sangat baik, carilah isteri yang berpakaiannya menutup aurat dengan sempurna. Kerana apabila kita lihat luarannya sempurna, sudah pasti dalamannya akan sempurna. InsyaAllah jika dia menggunakan pakaian yang menutup aurat dengan sempurna, maka dirinya mudah untuk dibentuk. Tambahan pula ciri-ciri wanita yang menggunakan tudung labur ini sukar untuk dicari di zaman sekarang. Kerana zaman sekarang ini penuh dengan maksiat jika kita lihat pada kaca TV, media massa yang menerangkan wanita-wanita sosial bermasalah ini, masalah ini. Wanita yang menggunakan tudung labur ini, kerana wanita yang menggunakan tudung labur ini adalah 1 dalam 1000. Jika dia dah terbuka hati nak memakai tudung labur, berarti dia mudah menerima nasihat agama. Jika dia menggunakan tudung labur, maksudnya di sini adalah jika dia menggunakan tudung labur, maka dia senang untuk dibentuk. Bukannya orang yang menggunakan tudung labur ini nak menunjuk baik kepada orang lain, tak. Bila kita menggunakan tudung labur dengan ikhlas, bermakna kita bukan nak menunjuk-nunjuk. Sebenarnya orang yang pakai tudung labur ni kebanyakannya nak berubah untuk jadi lebih baik. Jika sebelumnya dia menggunakan tudung yang biasa, yang singkat, dan tiba-tiba kita melihat orang itu menggunakan tudung labur, kita ucap Alhamdulillah, ucaplah syukur kepada Allah. Dan kita hendaklah mendoakan kesejahteraan kehidupannya supaya Allah membuka pintu hatinya untuk menutup aurat, dia menjadi seorang yang soleha, InsyaAllah. Amin. Dan satu pesanan saya di sini, jika kita hendak keluar dari rumah, biasakan diri kita untuk bercermin. Tetapi taklah kita bercermin untuk melihat sama ada diri kita ini cantik, sama ada make up kita ini okey, muka kita ni putih. Tak. Bila kita bercermin, cerminkanlah diri kita yang sebenar-benarnya. Maksud saya di sini ialah sebelum kita keluar dari rumah, pastikan yang kita ini menggunakan pakaian yang menutup aurat. Bila kita bercermin, pandanglah diri kita dan tanyakan kepada cermin sama ada aku hari ini pakai baju yang menutup aurat ke tak. Bukannya kita nak bercermin, bukannya kita berdepan dengan cermin tu nak melihat bedak aku ni tebal ke tak. Lepas tu kita lihat jerawat aku ni nampak ke tak. Nampaklah jerawat aku. Lepas tu kita tampal lagi bedak-bedak ke sini. Tak. Itu adalah konsep yang salah. Sebelum keluar rumah, kita hendaklah bercermin dahulu dengan konsep yang sebenarnya. Kita lihat cermin dan bertanya kepada cermin, wahai cermin, hari ini aku berpakaian menutup aurat ke tak? Dan kita lihat pakaian kita. Jika pakaian kita ketat, tidak sesuai untuk berdepan dengan para ajnabi, maka tukarkanlah pakaian tersebut. Pakailah pakaian yang menutup aurat, kerana itu adalah pakaian yang mengikut syariat, menutup aurat mengikut syariat. Kesimpulan saya di sini ialah apabila kita hendak berpakaian berdepan dengan para ajnabi, hendaklah kita menggunakan pakaian yang menutup aurat dengan sesempurna yang mungkin. Tidak susah untuk kita menggunakan pakaian yang menutup aurat. Mungkin di dunia ini kita rasa panas bila menggunakan pakaian yang besar, longgar, pakaian yang menggunakan tudung labur. Tetapi di akhirat kelak kita akan merasa sejuk kerana syurga itu, kerana kemungkinan syurga itu adalah milik kita kerana kita telah mengikut syariat Allah. Allah akan sayang kepada kita kerana kita mengikut segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Setakat ini sahaja perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah saya harap rakan-rakan sekalian dapat menerima apa yang saya kongsikan dan dapat menerima segala teguran. Diharap
segala apa yang saya katakan dan ingatkan pada hari ini dapat diamalkan oleh rakan-rakan sekalian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.